Pengambilan sumber hutan adalah di bawah pengawalan Kementerian Sumber-Sumber Utama melalui Jabatan Perhutanan. Bagi mengurangkan kesan pembalakan kepada alam sekitar, pengambilan kayu balak telah dihadkan sebanyak 100,000 meter padu setahun di kawasan-kawasan hutan pengeluaran negara Brunei Darussalam bagi kegunaan pasaran domestik. Kayu balak yang diambil tidak dapat diproses sepenuhnya menjadi kayu gergaji. Sisa-sisa daripada pemrosesan tersebut seperti potongan-potongan kecil atau habuk papan boleh diproses selanjutnya untuk dijadikan produk-produk hiliran berasaskan kayu melalui teknologi yang ada pada masa ini. Sebagai contoh, penghasilan briket arang yang lebih mesra alam adalah salah satu produk hiliran yang dihasilkan dari kayu-kayu buangan sebagai bahan utama yang sangat berpotensi untuk dimajukan. Dalam usaha mengurangkan pencemaran ozon dan alam sekitar, satu pembuatan dan penghasilan briket arang tanpa mengeluarkan asap yang banyak telah menarik minat syarikat arang 88. Setiap hari, syarikat arang 88 telah mengumpul kira-kira 7 hingga 8 tan kayu-kayu buangan hasil dari industri perkilangan papan. Sisa-sisa pembuangan ini telah memberi peluang kepada syarikat arang 88 untuk meneroka pembuatan briket arang berkualiti tinggi dengan menggunakan kaedah teknologi terkini. Penggunaan arang atau cakul bukanlah bahan bakar baru diterokai. Ia sudah lama dihasilkan dan dipraktikkan penggunaannya dan sangat meluas di seluruh dunia. Bermula dari teknologi arang batu, kini penghasilan arang dari sisa-sisa kayu buangan sudah menunjukkan perkembangan teknologi terkini yang diterokai. Suatu ketika dulu, negara Brunei Darussalam juga pernah menghasilkan arang yang merupakan sumber ekonomi negara ketika itu. Sejarah pelombongan arang batu di negara Brunei Darussalam bermula pada tahun 1883. Lombong arang batu ini dikendalikan oleh sebuah syarikat luar negara, British North Borneo Company, yang ditadbir ketika itu oleh William Coy. Pada tahun 1888, arang batu yang dikendalikan British North Borneo Company telah diambil alih oleh Raja Charles Brooke dan nama Muara Damit telah diganti menjadi Brockton atau Brocktown. Selepas terjadinya Perang Dunia Kedua, pelombongan arang batu, pengeluaran arang batu Brunei mula menurun dan secara perlahan industri ini diberhentikan. Kini teknologi menghasilkan arang kayu sudah semakin maju dan serba canggih. Proses menghasilkan arang telah dilakukan dengan pelbagai cara pembuatan dan pemrosesan yang moden. Dengan menggunakan bahan kayu-kayu terbuang tanpa pembaziran mampu menghasilkan produk arang kayu yang berkualiti. Dengan menggunakan sisa dari kayu-kayu buangan sebagai bahan utama, penghasilan briket arang oleh syarikat arang 88 bukan sahaja membantu dalam pemeliharaan alam sekitar, bahkan juga dapat menyumbang kepada usaha mempelbagai ekonomi negara. Biarpun baru beroperasi pada tahun 2013, namun produk briket arang hasil keluaran syarikat tempatan ini telah mendapat sambutan yang memberangsangkan bagi pasaran domestik dan luar negara.
We are every day produce waste wood, and my boss was coming across this technology which is making use of this waste wood to produce into charcoal. That's why we are very glad that actually my boss bring in this technology to make use of this waste wood to manufacture into something useful product named charcoal. Bagi syarikat Arang 88, ia merupakan satu peluang perusahaan yang sangat meyakinkan untuk dimajukan. Pembuatan arang kayu pertama yang dihasilkan daripada sisa dan habuk kayu mampu memperkenalkan produk buatan Brunei yang sangat berkualiti tanpa bergantung kepada sumber arang yang dihasilkan dari negara luar semata-mata. Semangat yang tinggi adalah kunci kepada berjayanya usaha menubuhkan sebuah syarikat bermodelkan kewangan yang besar. Pemilik syarikat Arang 88 mula mengusahakan syarikat ini pada tahun 2012. Sikap yang berani untuk menghadapi risiko tetapi memandang jauh ke hadapan dengan rasa positif adalah antara faktor kejayaan syarikat ini dalam penghasilan arang kayu yang berkualiti mengikut piawaian yang telah ditetapkan. Why is it charcoal 88? Okay, let me start from the scratch. Actually, why is it 88 at the first place? This is because before this 88 charcoal, our company is actually 88 Trading Company, which is more into a timber logging business. So, thus 88 charcoal and 88 trading come into the picture. Bagi menghasilkan produk briket arang yang berkualiti tinggi, syarikat Arang 88 telah menggunakan sisa-sisa kayu daripada kilang papan dan sumber kayu daripada projek-projek pembangunan yang melibatkan pembukaan hutan sebagai bahan mentah. Proses pembuatan dan penghasilan arang kayu ini dibuat secara berperingkat, iaitu bermula dari pengumpulan sisa-sisa buangan kayu hinggalah kepada proses ia dikisar menjadi habuk, bentuk arang, pembakaran, penyejukan, pembungkusan dan seterusnya dibekalkan kepada pengguna secara domestik dan ekspor. Actually, the main ingredient is only the sawdust, and then we get the sawdust from sawmills, the sawmill waste, and then the land clearings. When they have land clearings, we get the trees, all those. Then we process them to sawdust, then we make our charcoal. We collect the sawdust from sawmills, and then after that we transport it back to our factory. Then we have to dry it by using our rotary dryer. The rotary dryer, make it dry already, and then we'll compress the sawdust through our briquetting machine into wood briquette. Then after the wood briquette, we'll transfer it to the carbonization kiln. Then it takes around, for the carbonization, it takes around 2 weeks. Then we have to wait for another 2 to 3 weeks for it to cool down. Then we'll take it out. Then we'll transfer it to the packaging area, and then we'll let it rest for 1 more day. Then we'll start the packaging and do the loading of container. We are using the hydraulic briquetting machine because it is more compact and it does a better quality of charcoal. Currently, we managed to collect around 400 tons of sawdust from all the sawmills in Brunei. That's equivalent to around 80 tons of charcoal, but per month, yeah. We can do more than that sometimes when we have the manpower. To produce 1 ton of charcoal, it will cost us around 5 tons of sawdust. Dalam masa sehari, sejumlah 12 tan habuk kayu yang telah dikisar boleh menghasilkan kira-kira 3 tan briket arang. Untuk menghasilkan arang, keperluan bahan-bahan kayu adalah penting. Kerana itu, syarikat ini telah menyimpan kepingan papan dan kayu terbuang untuk dijadikan arang.
Ini adalah bahan-bahan yang hendak diproses, yang sudah dipotong kecil, yang kemudian dimasukkan ke dalam mesin penghancur atau crusher untuk pelunasan dan menjadikannya habuk kasar. Kemudiannya habuk kasar ini dimasukkan ke dalam mesin pemrosesan, seterusnya yang menjadikannya sebagai habuk halus. Bahan-bahan kayu yang menjadi habuk ini dikumpulkan oleh jentera berat atau loader. Ini menambahkan efisien dan menjimatkan tenaga manusia dalam melaksanakan pemrosesan yang berskala besar. Kemudian habuk halus ini akan dimasukkan ke dalam mesin pengeringan atau dryer machine. Setelah itu, habuk ini dimasukkan ke dalam mesin pembentuk atau molder yang dihaskan untuk menggunakan kaedah vacuum compactor untuk membentuk habuk tersebut menjadi segi 6 yang berukuran 12 inci yang tidak mudah pecah. Proses pengiringan ini menggunakan suhu 296 darjah Celsius. Mesin ini akan menghasilkan kira-kira 3 hingga 4 biji briket kayu dalam masa 1 minit. Briket yang sudah siap akan disusun ke satu tempat rak sebelum proses seterusnya iaitu dibakar. Sebanyak 90 oven telah digunakan untuk membakar briket kayu ini yang menggunakan suhu api 600 hingga 680 darjah Celsius. Suhu ini akan sentiasa dipantau bagi memastikan briket yang dimasak dalam keadaan kualiti yang baik dan memenuhi kriteria dan piawaian yang ditetapkan. Proses membakar menjadikan briket arang ini memakan masa selama 10 hari. Sebagai sebuah syarikat yang menggunakan mesin yang sentiasa beroperasi setiap hari, sememangnya memerlukan para pekerja yang bertanggungjawab dengan tugas dan kerja mereka di samping berkemahiran dalam memperbaiki jentera dan mesin jika berlaku sebarang kerosakan. Aspek keselamatan pekerja juga amat dititikberatkan oleh pengurus syarikat agar pelaksanaan bagi pemprosesan briket arang ini akan berjalan dengan baik dan menghasilkan arang yang berkualiti tinggi. Setelah arang dimasak, proses seterusnya ialah penyejukan yang mengambil masa selama 2 ke 3 minggu. Arang-arang akan dikeluarkan dan disimpan ke tempat yang dihaskan bagi tujuan pemantauan dan pengasingan arang-arang yang berkualiti sebelum proses pembungkusan. Keunikan bentuk briket arang ini memudahkan lagi pembungkusan dan penyimpanan secara teratur serta memudahkan dalam pembungkusan bagi tujuan ekspor. Lubang di tengah briket ini akan memastikan aliran udara ketika proses pembakaran yang lebih efisien. Sementara briket arang bagi kegunaan domestik akan dibungkus ke dalam beg-beg kertas dan plastik yang berbeza dengan berat bersih 3 kg dan 5 kg. Kebanyakan pengguna di negara ini menggunakan arang bagi tujuan penyalayan atau barbecue dan untuk tanaman hiasan. Bagi pasaran tempatan, briket arang yang telah dibungkus akan dihantar ke kedai runcit atau pasar-pasar raya dengan harga yang berpatutan. Setiap tahun, sejumlah 175,000 kilogram arang telah dijual kepada pembekal-pembekal di seluruh negara.
Sementara kayu arang yang diekspor akan dibungkus menggunakan kotak yang dihaskan dengan berat bersih 10 kg. Antara negara yang membeli arang ini ialah Jepun, Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Di samping bagi kegunaan penyalaian dan hiasan tanaman, arang-arang yang diekspor juga mempunyai pelbagai kegunaan, iaitu sebagai bahan pemanasan dan juga digunakan sebagai bahan penapisan air. Setiap tahun, sejumlah 260,000 kilogram briket arang telah diekspor ke luar negara. Actually, when we are doing this marketing, we are glad to say we have distributed mostly of our product to mostly of the outlets in Brunei, including this kedai runcit, the supermarkets, and mostly of the mini-marts in Brunei. And in terms of international, we are actually honoured to say that we actually managed to export our product to mostly of the country, which is Japan, Taiwan, Hong Kong, and Singapore. So if people in Brunei here that we would like to use our charcoal, I can go to the nearby mini-marts to actually look for our charcoal, which is 88 charcoal. Arang yang dihasilkan oleh syarikat Arang 88 ini sangat berbeza dengan produk keluaran luar negara. Arang ini mempunyai potensi dan kebaikan tersendiri. Arang yang berasaskan sumber asli ini selain kurang mengeluarkan asap dan tidak mempunyai bau, arang ini juga bebas dari penggunaan sebarang bahan kimia. Selain dari bentuknya segi 6 yang unik, bahkan kualiti arang yang dihasilkan sangat baik berbanding dengan produk-produk arang yang dijual di kedai-kedai dan pasaraya yang banyak menggunakan bahan kimia serta bau dan asap yang boleh membahayakan kesihatan. Matlamat syarikat Arang 88 adalah menggunakan sumber kayu yang lebih berhemah dan terarah melalui kaedah mengurangkan pembaziran sumber hutan, menggunakan semula dan kitar semula, iaitu lebih dikenali 3R, reduce, reuse and recycle. Bahan-bahan kayu yang terbuang di samping untuk mengurangkan pencemaran alam sekitar. Arang yang dihasilkan juga boleh tahan lama dan dibakar hampir 4 jam berbanding dengan arang lain yang hanya mampu digunakan selama 1 ke 2 jam sahaja. Dengan penghasilan briket arang dari sisa industri perkiraan